Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga daripada sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, tabligh. Yang dimaksudkan dengan tabligh itu ialah para Rasul alaihi wassalatu wassalam menyampaikan segala hukum Allah Subhanahu wa taala dan segala wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, di mana menyampaikan itu menjadi sifat yang istimewa kepada mereka. Mustahilah mereka menyembunyikan wahyu Allah, bahkan mereka tetap menyampaikannya walaupun menghadapi kezaliman dan kekejaman manusia dan menghadapi orang yang paling jahat dan paling takabur. Di mana sifat menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja menjadi perkara yang zahir ditunaikan dengan dia bercakap saja, bahkan menjadi sifat yang bersebati di dalam dirinya, menjadi sifat yang dijadikan oleh Allah ke dalam diri Rasul alaihi wassalatu wassalam, sehingga mereka menyampaikan semua perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memberitahu kepada manusia dengan tidak peduli kepada siapa dan apa sahaja kesusahan yang dihadapi, walaupun dibunuh, diseksa, mereka tetap menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil bagi Rasul-Rasul dan kepada dirinya menyembunyikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sifat menyembunyikan ajaran Allah di dalam diri Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bila Allah Ta'ala perintah supaya menyampaikan, mereka memberitahu, menunaikan perintah Allah, walaupun kepada orang yang paling zalim dalam sejarah manusia. Firman Allah Ta'ala menceritakan tentang Nuh alaihi salam. Qala ya qaumi laysa li dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Suratul A'raf ayat 61 hingga 62. Artinya Nuh berkata kepada kaumnya, hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepada kamu amanah-amanah Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepada kamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Contoh di sini ialah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Nuh alaihi salam di tengah-tengah kaumnya, selepas 1000 tahun wafat ataupun matinya Nabi Adam alaihi salam. Apabila mula berlakunya penyelewengan, kesesatan dalam cara beragama, cara hidup, menyembah patung dan berhala, Allah Subhanahu wa taala membetulkan manusia
dizahirkan Nabi Nuh di tengah kaumnya. Mereka melihat sendiri bagaimana Nabi Nuh sejak daripada kanak-kanak sehingga jadi orang muda, tidak pernah berbohong, tidak pernah buat jahat, paling cerdik dan paling bijak. Itulah adat rasul-rasul yang dilantik oleh Allah. Ditunjuk di tengah kaumnya sifat yang baik, sifat benar, sifat amanah, sifat yang mulia, sehingga disanjung baik dan bijaknya. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Rasul itu, termasuklah Nabi Nuh alaihi salam, yang dikira Rasul yang pertama sekali berjuang. Sebelumnya tidak ada perjuangan menghadapi manusia-manusia yang kafir. Hanya yang jahat saja, yang kafir tak ada. Nabi Nuh menjadi Rasul yang pertama menghadapi manusia yang kafir, menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Sebaik saja menerima wahyu daripada Allah, dilantik menjadi Rasul. Allah Ta'ala memerintah Nuh alaihi salam menyampaikan petunjuk Allah, bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, kepada kaumnya. Maka dengan gagah berani Nabi Nuh berucap di tengah kaumnya yang jahat, yang kafir itu, dalam keadaan seorang diri. Inilah sifat Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dengan tidak ada malu, tidak ada segan, dengan melawan segala takut yang ada dalam dirinya. Kerana takut kepada Allah mengatasi takut kepada yang lain. Bukan tidak takut, takut kepada Allah lebih lagi. Maka Nabi Nuh menyampaikan, menunjukkan bahawa menyampaikan adalah sifat bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Contoh Nabi Nuh alaihi salam, firman Allah Ta'ala tentang Nabi Saleh alaihi salam, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Suratul A'raf ayat 79. Artinya, maka Saleh, yakni Nabi Saleh alaihi salam, meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu perutusan Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Setelah Nabi Saleh alaihi salam dilantik menjadi Rasul di tengah-tengah kaumnya, kaum Samud, kaum yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala dengan tamadun dan boleh mencipta bangunan yang hebat, memahat bukit-bukit yang pejal, batu-batu yang besar, dijadikan rumah, di mana kawasan kaum Samud ini masih ada lagi bakinya sehingga hari ini. Bermula daripada berhampiran Tabuk di Arab Saudi sehingga Urdun ataupun Jordan, itu kawasan kaum Samud. Masih ada rumah-rumah peninggalan yang hebat dibina oleh kaum Samud. Mereka diberi kemajuan oleh Allah Ta'ala dalam bidang bangunan, tetapi mereka kufur terhadap Allah, kufur i'tiqad dan kufur nikmat.
Allah utuskan kepada mereka Nabi Saleh. Ditunjuk Nabi Saleh ini sejak dilahirkan, sehingga muda, sehingga dewasa dilantik menjadi Rasul. Seorang yang sangat baik akhlaknya, yang benar, yang tidak pernah bohong, yang amanah dalam kehidupannya mereka tengok sendiri. Setelah ditunjuk dalam masa 40 tahun, Allah wahyukan kepada Saleh menyampaikan ajaran Allah. Allah beri mukjizat. Mukjizat perkara yang tak boleh dibuat oleh manusia. Dikurnia oleh Allah kepada Rasul yang dilantik, mengikut keadaan zaman masing-masing. Mukjizat Nabi Saleh ialah unta yang dilahirkan daripada batu bukit. Allah Ta'ala uji mereka, jangan ganggu unta ini, biar makan rumput dengan bebas. Sebagai mukjizat Nabi Saleh alaihi salam yang mereka tengok sendiri. Mereka nak sangat mukjizat. Tak cukup dengan akhlak Nabi Saleh, benar Nabi Saleh, cerdiknya Nabi Saleh. Nabi Saleh menyampaikan ajaran Allah, dia beri mukjizat. Nabi Saleh menyampaikan perintah Allah dengan sepenuhnya. Mereka lawan Nabi Saleh. Bukan saja lawan Nabi Saleh, tunjuk lawan Allah Ta'ala. Menyembelih unta mukjizat. Lalu mereka dibinasakan oleh Allah dengan satu tempikan yang kuat. Mati sekaligus. Nabi Saleh sebelum berundur daripada negeri yang dilaknat oleh Allah, menyatakan, wahai kaumku, aku telah sampaikan perintah Allah. Aku telah tunaikan kewajipanku memberi nasihat kepada kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Itu kisah Nabi Saleh alaihi salam. Firman Allah Ta'ala tentang Nabi Syuaib alaihi salam, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Suratul Maidah ayat 93. Suratul A'raf ayat 93, Al-A'raf ayat 93. Artinya Suratul A'raf ayat 93. Artinya maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu perutusan dari Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kamu. Maka bagaimana aku bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir? Aku nak sedih macam mana mu ni jahat sangat, tak dengar nasihat yang aku sampaikan daripada Allah. Aku telah tunaikan kewajipanku. Menunjukkan Nabi Syuaib menyampaikan perintah Allah kepada kaumnya yang kufur dan menyeleweng dalam bidang ekonomi, iaitulah menipu dalam sukatan dan jualan. Menipu, menyukat, mengukur, ini perangai kaum Nabi Syuaib. Kalau dia orang nipu meniaga, ini perangai kaum Nabi Syuaib yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Dia ingat boleh hutang lebih dengan tipu orang, dengan tipu sukatan dan timangan. Dia tak sedar haram. Mereka Allah Ta'ala rezeki tidak berkat, boleh duit tidak ada faedah bagi dirinya, dengan tidak ada keberkatan walaupun untung banyak, kerana masuk dalam tubuh dia, anak isteri dia jadi darah daging.
hidupnya tak molek, kerana rezekinya tak molek. Keberkatan merupakan perkara yang sangat penting. Penyelengan dan kejahatan kaum Nabi Syuaib ialah menipu di dalam perniagaan. Di samping kupu terhadap Allah, maka Allah Ta'ala utuskan Nabi Syuaib, seorang rasul yang dianggap sebagai khatibul anbiya, ahli pidato di kalangan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, yang pintar berhujah dan pintar menyampaikan ucapan terhadap kaumnya. Syuaib dilindungi oleh keluarganya dan oleh sahabat-sahabatnya. Mereka tak berani nak kacau Nabi Syuaib. Dia beri satu keistimewaan. Syuaib kata, jangan takut pada anak beranak aku, mu kena takut pada Allah. Allah Ta'ala beri perlindungan begitu kepada Nabi Syuaib. Nabi-nabi dilantik dengan berbagai-bagai cara. Ada Nabi yang dibakar tidak hangus, Nabi Ibrahim. Ada Nabi yang boleh dibunuh, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Ada Nabi yang dilindungi oleh keluarga dan kaumnya. Kalang kaum dia juga ada pelindung-pelindung dia. Ada Nabi yang tak ada orang nak lindung, Nabi Lut. Mari malaikat melindunginya, membinasakan kaum yang durhaka. Allah Ta'ala jadikan macam-macam cara. Begitulah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diperintah oleh Tuhan supaya menyampaikan perintah Allah kepada umat manusia, bukan sahaja kepada orang Arab, kepada seluruh manusia sehingga hari kiamat. Kerana Allah Ta'ala menutup kerasulan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beri kepadanya mukjizat ilmu, iaitu Al-Quranul Karim. Disebut dalam Quran semua ilmu, sama ada ilmu agama yang berkait dengan akidah, ilmu yang berkait dengan rohani, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu yang berkait dengan hukum syariat, ada semua dalam Quran. Termasuklah ilmu sains dan teknologi ada dalam Quran. Termasuk dinyatakan ilmu sihir ada dalam Quran. Ilmu yang ditolak oleh Allah Ta'ala haram disebut dalam Quran. Ilmu sihir tak boleh. Ada ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu tasawuf, ilmu akhlak ada dalam Quran. Kena pakai semua Quran ni, jangan pakai separuh-separuh. Kalau pakai separuh jadi syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata kepada kamu. Jangan ikut separuh-separuh. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Imam ini adalah imam dalam ilmu akidah, ilmu syariat dan ilmu tasawuf. Cuma terserlah dalam perkara akidah, dalam perkara syariat, kerana dia ijtihad dalam perkara syariat. Imam Ghazali, mazhab Syafi'i. Imam Ghazali, mazhab Syafi'i, bukan tak ada mazhab. Imam Bukhari, Muslim. Ada ulama yang dia ikut dalam bab syariat. Bukan dia sendiri saja, tidak. Syafi'i juga adalah alim dalam bab akidah, dalam bab yang berkait dengan akhlak. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik disanjung oleh ulama-ulama di zamannya. Jangan duduk main ambil ilmu ni tolak, ilmu ni tolak, ni tak boleh, tak boleh. Jangan duduk pelekeh. Yang syariat pelekeh tasawuf, tasawuf pelekeh syariat, pelekeh akidah, tak boleh. Tak boleh berpisah ilmu ni. Semua Islam satu saja. Orang beli kereta tak beli tayar saja. Orang beli kereta sebuah.
Kalau beli tayar saja, beli enjin saja, duduk letak di rumah, start, aku beli kereta dah, enjin saja, orang gila. Ni tak betul. Begitulah juga ilmu Islam. Maka Nabi SAW menyampaikan semua ilmu, termasuk yang berkait dengan ilmu dunia. Ilmu yang berkait dengan peperangan, yang berkait dengan politik, yang berkait dengan ekonomi, pentadbiran, ada dalam Quran. Ada panduan dalam Quran. Quran adalah mukjizat ilmu yang diberi kepada Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada rasul lagi selepas ini. Allah Ta'ala nak kiamatkan dunia, nak musnahkan dunia ni, habis ajal dia. Sebelumnya diberi kemajuan kepada manusia yang kita tengok sendiri pada hari ini. Ada kapal terbang yang laju, ada telefon yang mudah alih, ada internet, ada tenaga elektrik, ada macam-macam. Afara'aytumun nar allati turun antum arsyam sajata am nahnul munsyi'un. Adakah kamu tengok api? Tuhan kata, kamu yang mencipta api itu? Aku yang mencipta. Di mana api ni keluar daripada tenaga. Disebut dalam Quran tentang tenaga elektrik. Mana ada elektrik zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebut macam-macam. Quran adalah mukjizat. Banyak orang kafir, ahli-ahli sains, ahli ekonomi, ahli politik, yang baca terjemahan Quran masuk Islam kerana melihat Quran adalah mukjizat. Jangan ikut bodoh-bodoh ni. Hak baca qul huwallahu balik macam-macam tu bodoh tu. Hak mengaji betul, mengaji mengikut bahasa dia, isi kandungan ilmu. Bukan hak mengaji buat guram main patung ni, bukannya. Oh, Quran dalam bismillah, bismillah dalam dalam titik tu pelawak. Jenis nak sedap cakap, ilmu tak ada langsung, reka saja. Jangan duk main hak reka-reka ilmu tak pakar ni. Orang yang betul-betul buat kajian, mengkaji, kaji dalam bidang akidah, kaji dalam bidang syariat, kaji dalam bidang undang-undang, dalam bidang politik, kaji dalam bidang sains teknologi, kaji dalam kejadian manusia, kejadian pertanian, kejadian angkasa lepas, bulan, bintang, langit. Yang kaji, baca Quran, masuk Islam. Yang kaji, bukan yang bodoh ni. Baca udah 3 ayat, tebuk. Lepas tu reka-reka. Ini bukan hak mengaji ni, hak bodoh. Yang susahnya banyak orang duk ikut hak bodoh ni. Ambil mudah, tak payah semayang, tak payah apa. Mana ada agama tak payah semayang? Ada agama tak payah semayang? Tak ada agama lah tu. Cuma betul tak betul saja. Yang membetulkan semayang, membetulkan syariat, membetulkan politik, membetulkan ekonomi, membetulkan sains dan teknologi ialah Quran. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan Quran. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Suratul Maidah ayat 67. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak melakukan apa yang diperintah itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat ni menyatakan perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga perintah Allah kepada rasul-rasul yang dahulu daripadanya, supaya menyampaikan ajaran Allah
kepada manusia, kepada seluruh manusia, bukan sahaja kepada kaumnya. Setelah menyampaikan Islam kepada kaumnya di Makkah Al-Mukarramah, yang nak Islam, Islam lah, yang degil tak Islam lagi. Lalu Nabi SAW menyampaikan Islam kepada kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah berhimpun tiap-tiap musim haji, bertemu dengan pemimpin-pemimpin mereka, bertemu dengan cerdik pandai mereka, bertemu dengan orang-orang yang tertentu, mengajak orang-orang ini masuk Islam, menyampaikan ajaran Allah. Ada yang menerima, ada yang tidak. Setelah rombongan daripada Madinah menerima Islam, merupakan satu kumpulan yang kuat, Aus dan Khazraj, yang berkuasa di Madinah kalau digabungkan. Lalu Nabi SAW berhijrah ke Madinah, meninggalkan Mekah dulu. Tinggal Mekah, bukan lari, tidak, tinggal dulu Mekah. Walaupun Mekah adalah pusat kiblat kepada umat Islam yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi tinggal dulu pergi ke Madinah. Setelah dua kumpulan Aus dan Khazraj menerima Islam, lalu didirikan kerajaan di Madinah. Kerana Islam ni mesti ada kerajaan, tak ada kerajaan tak boleh. Hukum syariat dia nak laksanakan kena ada kerajaan. Maka Nabi laksanakan hukum syariat dengan adanya kerajaan. Adanya kerajaan yang memerintah negara. Kemudian disampaikan kepada orang-orang Yahudi di Madinah, tak berperang, menyampaikan kepada mereka, kamu tak mahu masuk Islam, tak apa, biar tunggu dulu, jangan kacau, jangan ganggu. Tengok apa aku nak buat. Hal Islam ni tengok. Lalu Nabi SAW melaksanakan Islam di Madinah. Dilihat oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, orang-orang musyrikin, orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam, tak percaya lagi. Setelah mereka melihat Islam diamalkan, menyampaikan secara amal, bukan cakap saja, pada diri Nabi SAW dengan akhlak yang mulia, Quran yang dibaca, diamalkan hukumnya yang adil, didapati orang munafik ada yang sedar dan insaf, didapati orang Yahudi ada yang masuk Islam, orang Kristian ada masuk Islam, orang Arab musyrikin akhirnya masuk Islam. Dan Nabi SAW menulis surat kepada raja-raja, kuasa-kuasa besar dunia di zaman itu. Ditulis surat kepada Raja Rom, Raja Parsi, Raja Mesir, Raja Habasyah, Raja Maskat dan Oman, Raja Bahrain. Dia hantar surat kepada raja-raja ini. Dan sahabat-sahabat dia yang merantau ke seluruh pelosok menyampaikan Islam. Ada sahabat yang pergi ke negeri China. Ada kenyataan sejarah menunjukkan Islam sudah sampai ke China sejak zaman Nabi SAW. Dah sampai Islam ke China dan ada orang China masuk Islam. Menunjukkan orang Cina masuk Islam dulu pada orang Melayu lagi. Tunjuk kita ni Islam sangat. Ada lagi orang masuk Islam dulu pada kita. Masuk di India dulu pada masuk di sini lagi. Di Asia Tengah sampai ke Habasyah, negeri orang Afrika. Raja Habasyah masuk Islam. Menunjukkan bahawa Nabi SAW menyampaikan ajaran Allah kepada seluruh manusia, bukan pada kaum dia saja.
setelah Allah Ta'ala mewafatkan, mematikan Nabi SAW, apabila Quran diselesaikan 30 juzuk, diturunkan 30 juzuk, dan diajar bagaimana beramal dengan Quran itu, maka Allah menjemput Nabi ke alam barzakh, dimatikan Nabi SAW. Walaupun Nabi sudah mati, tapi kerasulan dia tak mati. Makna kerasulan ialah ajaran yang Nabi bawa tak mati, disambung oleh umat dia. Umat dia yang diadakan oleh Allah di sepanjang zaman. Akan ada kumpulan yang menyampaikan ajaran Nabi sehingga hari kiamat. Menyampaikan, walaupun rasulnya tak ada, tetapi yang menyampaikan ajaran Nabi itu ada. Dan Allah Ta'ala jadikan Quran kitab mukjizat yang kebal, yang tak boleh diganggu oleh manusia. Dia pelihara oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan peringatan Quran ini, dan kamilah yang memeliharanya. Allah Ta'ala memelihara Quran, bukan saja memelihara yang bertulis, yang tak boleh diganggu oleh orang. Nak pindah-pindah tak boleh, nak ubah titik pun tak boleh, nak ubah baris mudah-mudah pun tak boleh. Bahkan dipelihara di dalam dada para ulama. Ulama-ulama menghafal Quran. Kalau Quran dibakar hangus semua, boleh tulis balik, kerana dipelihara dalam dada para ulama. Dipelihara ilmu-ilmu Quran. Kalau ada orang cuba nak seleweng ilmu Quran, tak boleh. Ilmu Quran dipelihara dengan hadis-hadis Nabi. Ada hadis-hadis Nabi yang menghuraikan Quran ini. Ada orang cuba nak buat hadis bohong, hadis pelawak, ulama-ulama menapis lagi. Ada hadis yang sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu' yang reka. Ada hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan secara ramai, tak boleh dipertikaikan. Begini Allah Ta'ala memelihara ilmu Islam sehingga hari kiamat. Dan Nabi berpesan, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Kalau kamu tahu satu ayat, beritahu satu ayat, sampaikan daripada aku. Ini perintah Nabi. Kalau orang tahu banyak ayat, kena beritahu banyak ayat. Jangan sembunyikan ayat-ayat Allah Ta'ala, nanti dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tak boleh. Kalau ada orang nak sembunyikan perintah Allah yang Nabi beritahu, orang itu dilaknat oleh Allah Ta'ala, dikutuk oleh Allah Ta'ala, celaka dunia dan celaka di hari akhirat. Begitu Allah Ta'ala menjaga Islam sehingga hari kiamat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-58. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la tasaddaqanna bi sadaqah فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال
Allahumma lakal hamdu la atasaddaqanna bisadaqatin fakharaja bisadaqatihi fawada'aha fi yadi zaniyah فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق بما آتاه الله رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim, walaupun dengan lapak yang berbeza. Hadis ni hadis yang sahih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sahih selepas Al-Quranul Karim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menceritakan satu peristiwa yang berlaku mungkin di zaman dulu, di kalangan umat zaman dulu. Berkatalah seorang lelaki, demi sesungguhnya aku akan buat satu amalan sedekah. Lalu dia keluar dengan sedekahnya, maka diletak ke dalam tangan seorang pencuri. Di waktu pagi orang bercakap, engkau beri sedekah semalam kepada pencuri. Lalu dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, bagimu segala kepujian. Aku telah beri sedekah dengan sedekah yang aku tunaikan. Lalu dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku akan beri sedekah pula dengan sedekah yang lain. Lalu dia keluar dengan sedekahnya, lalu diletak ke dalam tangan seorang perempuan lacur. Waktu pagi orang bercakap, engkau beri sedekah semalam kepada perempuan lacur. Dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, bagimu segala kepujian. Aku tersilap beri pada pelacur. Aku akan beri sedekah dengan sedekah yang lain. Lalu dia keluar dengan sedekahnya dan diletak pada tangan seorang yang kaya. Waktu pagi, orang bercakap, engkau beri sedekah semalam kepada orang kaya. Lalu dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, bagimu segala kepujian. Aku telah beri sedekah kepada pencuri, kepada perempuan lacur penzina, kepada orang yang kaya. Lalu didatangkan kepadanya berita yang disampaikan oleh Allah. Dia beritahu kepadanya, adapun sedekahmu kepada pencuri, mudah-mudahan dia berhenti daripada mencurinya. Adapun sedekahmu kepada penzina, mudah-mudahan dia bertaubat meninggalkan zinanya. Adapun sedekahmu kepada orang kaya, mudah-mudahan dia mengambil iktibar, lalu dia memberi sedekah, membelanjakan harta dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kelebihan niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau orang tu niat dia ikhlas kerana Allah Ta'ala, walaupun dia tersalah, Allah Ta'ala ubah jadi kebaikan kepadanya. Ikhlas sungguhlah, bukan sengaja buat salah. Hadis ini mengisahkan seorang yang dermawan, seorang yang pemurah. Harta dia tak banyak mana,
Lalu dia berjanji dengan Tuhan, dia nak beri sedekah dengan ikhlas. Dia pilih waktu malam, waktu orang tak ada. Dia keluar daripada rumah dia, lalu dia beri sumbangan, letak tangan. Pergilah tu. Tak tengok cepatnya. Macam disebut dalam hadis, 7 jenis manusia yang Tuhan beri lindungan pada hari kiamat di padang mahsyar. Salah satu daripadanya ialah rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah secara bersembunyi. Orang tak nampak. Orang tak tengok sedekah dia. Nak tunjuk ikhlas sungguh. Takut riak. Sedekah senyap-senyap. Orang ni dia pilih waktu malam. Murahnya, lajunya sedekah dia, apa yang diulur oleh tangan kanan, tangan kiri tak sedar. Dia bandingkan begitu. Begitulah dia beri sedekah. Dia beri sumbangan dengan cepat. Beri kepada seorang pencuri. Dia tak sedih lah siapa dia yang terima sedekah ni. Tuhan tak suruh kita tanya siapa dia aku nak beri sedekah. Tak suruh tanya begitu. Macam kita beli barang lah. Kita jual barang ke orang, tak wajib. Kita tanya, mu bayar kaku ni pitih mu ambil di mana? Agama tak suruh siapa begitu. Kita jual barang dia, kita jual barang kita, dia bayar. Kita ambil duit atas barang yang kita jual itu. Agama tak suruh. Mu bayar kaku ni pitih mu ambil di mana? Agama tak suruh siapa tangga tu. Itu kita jual barang. Begitulah sedekah, bagi sedekah. Jangan tanya, mu nak guna apa sedekah aku ni? Mu nak buat apa? Jangan tanya. Orang mari minta sedekah, bagi. Ini bukan orang minta, dia beri. Murahnya dia ni dalam menyumbangkan sedekah dia. Beri-beri salah beri ke orang curi. Dia ingatkan orang tak nampak, rupanya orang nampak. Esok orang buat, orang bercakap, dia semalam beri sedekah apa? Beri ke orang curi. Lalu dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku silap beri ke orang curi. Tak apalah, nak beri sedekah lain pula. Lalu malam dia keluar pula. Jumpa dengan orang puang. Cepat-cepat beri sedekah dia. Dia tak sedar perempuan yang beri sedekah tu seorang pelacur. Ada orang tengok, orang bercakap pula, bagi sedekah ke pelacur jadi apa? Lalu dia pun merayu pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku silaplah bagi sedekah ke pelacur. Tak ada guna lah zahirnya. Tak apalah bagi sedekah lain. Keluar malam lain pula. Dia ingat orang tak nampak. Cepat-cepat letak pitih ataupun dinar ataupun apa sedekah tak disebut di sini dalam hadis ni, terus dia tinggal. Orang tengok beri sedekah ke orang kaya dah. Orang kaya sudah faedah. Apa kawan tu kaya dah. Lalu orang pun bercakap esoknya, beri sedekah ke orang kaya jadi apa? Macam cuah garang dalam laut lah. Ubuh garang dalam laut. Begitu bandingannya lah. Sia-sia je. Lalu dengan rasa kesal, dia mengadu, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. Ya Allah, ya Tuhanku, bagimu segala kepujian. Aku beri sedekah, mula-mula beri ke orang curi, lepas tu beri ke pelacur pula, beri ke orang kaya pula. Jadi begitu. Allah Ta'ala menghargai ikhlas dia kerana Allah Ta'ala. Lalu dia beritahu kepadanya. Dia beritahu kepadanya, tak cerita dia beritahu bagaimana. Adalah Tuhan beritahu kepada dia. Tak apalah, Tuhan terima sedekahmu. Sedekahmu Tuhan terima. Dengan berkat sedekahmu tu, orang curi insaf, berhenti curi.
Dengan berkat sedekahmu tu, hak perempuan lacur tu jadi bertaubat. Dengan berkat sedekahmu tu, hak kaya jadi insaf. Dia bukan kaya macam aku bagi sedekah. Aku ni kaya pada dia, kelorek kedeku. Jadi insaf. Allah Ta'ala terima amalan dia. Dan Allah Ta'ala jadikan amalan dia mengubah orang yang jahat, ada sifat buruk jadi baik. Ini kelebihan kita mengerjakan amal kebajikan. Yang pertama dengan niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Walaupun ada silap, ada salah, Tuhan maaf. Tuhan beri kelebihan dengan sebab niat yang betul. Yang kedua, sedekah memberi keberkatan. Berkat ni tidak ada dalam istilah ilmu ekonomi ciptaan manusia. Berkat ni dalam Islam saja ada. Quran sebut berkat. Dalam Islam ada berkat. Berkat ni ialah membawa kebaikan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain, yang memberi kelebihan dunia sehingga hari akhirat. Tidak dinafikan. Para ulama mengatakan memberi sedekah kepada kaum keluarga dan sahabat yang hampir dengan kita lebih afdal daripada beri sedekah pada orang lain. Beri sedekah pada keluarga ada dua kelebihan. Yang pertama dapat pahala sedekah. Yang kedua dapat pahala hubungan silaturahim. Dua kelebihan kalau kita beri sedekah pada anak beranak kita sendiri. Jangan kita rasa jadi apa beri ke anak beranak. Tidak. Ada kelebihan dia. Kelebihannya pahala sedekah dan pahala silaturahim. Terutamanya anak-anak keluarga kita yang susah, yang miskin. Sahabat-sahabat kita sendiri dia utamakan beri sumbangan. Boleh pahala sumbangan itu dan pahala mengeratkan hubungan persaudaraan. Di sinilah kelebihan kita duduk dalam agama Islam ni, tak ada dalam agama lain. Wallahu a'lam. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Maksudnya, apa sebabnya Nabi Nuh berkata, menyambung ucapan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, apa sebabnya kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah dan kekuasaannya, padahal sesungguhnya Ia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah telah menciptakan 7 petala langit bertingkat-tingkat, dan Ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya, serta menjadikan matahari sebagai lampu yang terang benderang.
Dan Allah telah menumbuhkan kamu hidup dari benda-benda yang berasal dari bumi dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Kemudian ia mengembalikan kamu ke dalam bumi sesudah mati dan mengeluarkan kamu daripadanya sesudah dihidupkan semula untuk dihisab dan diberi balasan dengan pengeluaran yang sesungguh-sungguhnya. Dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas padanya. Kita sambung ucapan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya dengan mengemukakan hujah-hujah yang kuat menggunakan akal dan supaya menggunakan panca indera, melihat diri sendiri dan melihat alam sekeliling, yang menjadi tanda wujudnya Allah, tanda kekuasaan dan segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Apalah kamu ni tidak rasa takut sedikit pun? Itu tafsirnya. La tarjuna ay la takhafuna lillah. Kamu tidak rasa takut melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Sekiranya kamu melawan Allah Subhanahu wa taala, kamu akan menerima hukuman daripadanya. Sekiranya kamu beriman dan mentaati Allah, Allah mengurniakan kepada kamu nikmat yang melimpah ruah. Para ulama di kalangan sahabat dan tabi'in menafsirkan ayat ini dengan maksud, adakah kamu tidak rasa takut? Kamu tidak mengharapkan daripada Allah sesuatu yang sangat besar sekiranya kamu beriman? Allah yang mempunyai kebesaran, sekiranya kamu beriman, kamu percaya, kamu ikut, kamu dapat kurnia yang tidak terhingga. Sebaliknya, jaga, kalau kamu lawan Allah Ta'ala, hukuman juga tidak terhingga. Kamu tak rasa gerun ke? Tak ingat ke perkara yang boleh berlaku bila-bila masa? Wa qad khalaqakum atwara. Lihat pada diri kamu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, adakah kamu tidak melihat? Sesungguhnya dia telah menciptakan kamu mengikut peringkat-peringkat. Peringkat air mani, campuran air mani lelaki dan perempuan, suami isteri, menjadi darah beku, menjadi daging, menjadi tubuh, dibentuk anggota-anggotanya, tulang orat, aliran darahnya, dan diberi roh, hidup, dikurniakan akal, panca indera. Setelah dilahirkan ke dunia, bermula dari bayi, kemudian jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi orang muda, jadi dewasa. Lepas dewasa tua, lepas tua nyanyuk. Muda tengok ke? Di mana kedudukan kamu? Kamu ni bukannya gagah sangat, ada kuasa sangat. Tengok diri kamu. Pada diri kamu menjadi dalil, menjadi bukti adanya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa? Adakah kamu tidak melihat bagaimana Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia saja yang Maha Esa
yang maha berkuasa, yang tidak ada bandingan dan tandingan, mencipta 7 petala langit berlapis-lapis. Masa ayat Quran ini diturunkan, tak ada lagi kecanggihan ilmu sebagaimana yang ada pada hari ini. Hari ini manusia dapat mengesan, bukan sahaja di bumi, dapat mengesan angkasa lepas. Yang terlalu nipis dapat dikesannya. Banyak lagi perkara yang tak diketahui. Ahli-ahli sains angkasa lepas mengakui langit ini ada lapisan dia. Quran mengatakan 7 lapis langit, 7 petala langit. Banyak kajian-kajian sains angkasa lepas yang dulunya bercanggah dengan Quran, dengan alat-alat moden, betul macam Quran kata. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari beredar mengikut tempat yang ditetapkan oleh Allah Taala. Dulu banyak ahli sains mengatakan matahari senyap, tak bergerak langsung. Yang bergeraknya bumi, bintang duk keliling dia. Hari ini ada alat dapat mengesan matahari juga beredar. Betul sebagaimana Quran kata. Ini menandakan Quran daripada Allah, mukjizat ilmu, dan menandakan 7 petala langit adalah dalil bagi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan segala isinya. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Allah Taala melalui Rasul Nuh alaihi salam mengemukakan perkara yang dapat mereka nampak, yang dapat mereka lihat ada atas kepala mereka di langit. Allah menjadikan bulan yang dapat kamu lihat. Bulan yang terletak di langit itu mempunyai cahaya. Ada cahaya. Bukan lampu cahaya. Cahaya yang dapat menjadi isyarat. Kita duduk di tepi laut ni boleh dapat isyarat. Sebagai contoh, orang tua-tua, kalau bulan besar, pasang besar. Bulan separuh jadi pasang 2. Bulan kecil pasang besar balik. Kadang-kadang boleh buat ukuran. Masa bulan kecil mudah hujan lebat. Kalau banjir, banjir besar. Kalau bulan besar, payah hujan lebat. Kalau banjir, banjir tak besar. Di mana pada bulan ada cahaya. Cahaya yang memberi isyarat. Menunjukkan ada hubungan di antara bumi dengan langit. Bukan saja menjadi dalil kekuasaan Allah, kurnia Allah pada kita. Termasuk bulan yang berubah dari satu masa ke satu masa. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urdunil qadim. Dan bulan kami qadarkan kepadanya tempat-tempat turunnya, sehingga bulan kembali daripada bulan purnama jadi bulan sabit, macam seludang yang melengkung, menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Wa ja'ala syamsa siraja, dan dia menjadikan matahari sebagai lampu. Sirat, lampu yang menyuluh. Bila tubik matahari, kalau habis lampu elektrik. Kalau lampu elektrik, spotlight kalau habis, tak boleh lawan. Matahari adalah ciptaan Allah secara langsung. Lampu ni Allah Ta'ala beri ilmu sikit pada manusia. Lampu boleh ubah. Bulan dan matahari tak boleh ubah. Bulan matahari tak boleh alih, tak boleh ubah. Tak ada kuasa besar dunia yang boleh ubah bulan dan matahari. Begitulah benda yang Allah Ta'ala tetap tak boleh ubah. Halal haram tak boleh ubah. Halal haram hukum yang dinahkan dalam Quran. Tuhan tetapkan rakaat-rakaat semayang dengan Nabi aja. Ini yang ditetapkan secara qat'iyat. Ini tak boleh diubah, tak boleh pindah. Begitulah contohnya dalil alat ayat yang dapat dilihat, al-ayatul manzurah,
Ayat yang dapat dilihat tak boleh ubah. Al-ayatul maqru'ah, ayat-ayat yang dibaca, yang dinah tak boleh ubah. Ini menjadi tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ubah, kita menyanggah peraturan alam, menyanggah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia zaman Nabi Nuh tak siapa lagi nak mikir begitu. Cukuplah masa itu dengan Nabi Nuh kata, Tuhan jadikan matahari sebagai lampu kepada kamu yang terang benderang. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menjadikan pertumbuhan kamu daripada bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Ada ulama yang menafsirkan dengan kejadian manusia sendiri. Bermula dengan Nabi Adam AS, dijadikan daripada tanah. Tuhan jadikan Adam daripada tanah. Dengan kuasa Allah Ta'ala, tanah yang dibentuk itu ditiup roh, dikurniakan kehidupan, ada akal. Ini kekuasaan Allah. Dilahirkan daripadanya zuriat. Walaupun manusia selepasnya daripada mani, lelaki dan perempuan. Mani ini daripada zat-zat yang kita makan, makanan-makanan yang kita makan daripada bumi juga. Begitulah segala rezeki yang menjadi sumber kemudahan kehidupan kita di atas dunia, Tuhan tumbuhkan di bumi ini. Sama ada pohon kayu yang dapat kita lihat dengan dekat, termasuklah petroleum, gas dan sebagainya. Saintis mengatakan ini daripada bahan-bahan yang ada di laut yang buat kambuh, yang ditimbus macam-macam bangkai, macam-macam kerang, macam-macam jenis, ditimbus lama-lama jadi gas, jadi petrol, jadi macam-macam. Tuhan jadikan tumbuh-tumbuhan di bumi memberi manfaat kepada manusia. Summa yu'idukum fiha. Kemudian Tuhan kembalikan kamu kepadanya. Tuhan tak jadi dengan kamu tetap mati. Mati kambuh dalam tanah. Dalam perut you pun lepas dalam tanah juga akhirnya. Kemana sekalipun, mengikut adanya, kamu dikembalikan ke dalam bumi balik bila kamu meninggal dunia. Wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia mengeluarkan kamu bila kamu dibangkitkan semula. Dengan berlakunya hari kiamat, dihidupkan semula. Itu kekuasaan Allah. Allah Ta'ala tunjuk bagaimana rumput yang kering, pohon kayu yang kering oleh kemarau yang panjang, kebakaran jadi abu, jadi abu licin. Turun hujan tumbuh balik, turun hujan tumbuh balik. Bagaimana bangkai, seekor bangkai yang mati, daripada bangkai yang mati busuk jadi berjuta ulat pula. Ini kekuasaan Allah. Inilah Allah yang akan menghidupkan kamu semula setelah kamu meninggal dunia. Rasul memberitahu tentang Allah, memberitahu tentang adanya hari kiamat. Ini dasar yang sama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Daripada Nabi Adam, Nabi Nuh sehingga Nabi Muhammad SAW memberitahu tentang percaya kepada Allah dan hari akhirat. Hari kamu dibangkitkan semula, dihisap amalan kamu mengikut apa yang kamu amal daripada petunjuk Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul yang dilantik oleh Allah dengan hukum syariat, akhlaknya, akidahnya dan segala-galanya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah menciptakan untuk kamu bumi laksana hamparan. Tuhan jadikan bumi tempat kamu berpijak ni macam hamparan. Boleh buat rumah, boleh buat macam-macam. Bumi ni ligaknya, perjalanan dia. Kalau kita naik kapal terbang, laju pada kapal terbang lagi. Kalau kita pergi ke Mekah, daripada Kuala Lumpur sampai ke Jeddah 9 jam. 9 jam. Walaupun kita bertolak malam, sapanya malam juga. Kita tengok beza waktu dia tu menunjukkan lajunya perjalanan bumi ni.
Tengok pada laju tu tak lekat duduk kita. Reboh jalan atas bumi. Tapi Tuhan jadikan bumi sebagai hamparan. Sebagai hamparan kepada kita. Para ulama kaji bumi mengatakan dalam perut bumi ni ada lautan api, ada lautan gas. Dalam perut bumi ada bateri rupanya Tuhan buat. Jangan duk cocoh-cocoh main. Cocoh-cocoh main meletup bateri. Jadi perut bumi macam-macam, cocoh bateri, tebuk bateri. Manusia yang merosakkan, yang buat punah bumi sebagai hamparan. Litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu berjalan di atas muka bumi itu melalui jalan-jalan yang luas. Jalan yang luas. Sama ada jalan di atas muka bumi, boleh buat lebuh raya. Nak luas mana sila, boleh buat lebuh raya. Nak selisih buah kereta, boleh buat. Cukup bumi Tuhan buat ni. Ada ahli-ahli ekonomi mengatakan takut bumi tak cukup, buat perancangan keluarga macam-macam. Jangan lahir ramai sangat. Dia nak tunjuk lebih pada Tuhan pula. Punah ranah habis. Tuhan dah atur semua. Bumi cukup untuk manusia. Ada kerajaan pula kedekut nak bagi tanah pada rakyat, takut tak cukup tanah. Macam dia Tuhan pula. Padahal tanah berlambak lagi, bukit buka banyak lagi. Tuhan jadikan luas. Kita yang sempitkan. Beri rumah murah. Beri rumah murah, harga mahal juga, tak apalah. Sebuah rumah 2 bilik, tak tahu anak mana adik-beradik, lelaki puan mana. Takut tak cukup tanah. Ini perangai uduh. Perangai jahat. Tuhan jadikan bumi ni luas, bukan saja jalan untuk tempat tinggal. Jalan dalam laut ada, jalan atas udara ada. Atas udara juga berkait dengan tarikan bumi. Tak boleh lepas pada tarikan bumi kapal terbang tu. Lepas pada tarikan bumi kita tak boleh nyawa. Dayiqan harajan ka'annama sa'adu fis sama'. Tuhan sebut dalam ayat yang lain, orang yang iman dia tak betul macam dia naik tinggi lebih pada hak bumi, tak boleh menapah. Nabi Muhammad belajar sains mana? Di mana ilmu Nabi Muhammad belajar? Kalau naik tinggi lebih pada paras yang dibenarkan, manusia tak boleh menapah. Kapal terbang memberi isyarat, kalau tinggi sangat dia akan buat keluar gas untuk bernapas. Beritahu. Quran dah beritahu. Nabi Muhammad belajar di mana? Mekah mana ada sekolah, mana ada universiti. Menandakan Quran adalah kitab mukjizat. Tak boleh lepas bertarikan bumi. Tuhan jadikan bumi ini jalan yang terbentang luas untuk kamu nak pergi ke mana-mana. Itu ucapan Nabi Nuh alaihi salam yang disampaikan berkaumnya, merupakan hujah-hujah supaya mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang degil tetap degil juga. Hanya mereka yang Tuhan beri hidayah, yang tak sombong, yang tak takabur, Tuhan beri hidayah, dapat hidayah. Yang sombong macam iblis, iblis tu dia sombong. Bukan main iblis ni hebat. Para ulama sebut ditawan oleh malaikat, bawa ke langit, malaikat tarbiyah. Malaikat yang tarbiyah iblis ni hebat, malaikat tukang tarbiyah. Malaikat tak tahu dalam dada dia ada sifat takabur. Iblis tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Mereka yang tak dapat hidayah, mereka yang merasakan dirinya lebih pada orang, lupa pada Allah Ta'ala. Orang yang nak cari kebenaran, Tuhan beri hidayah. Di sini Tuhan tunjukkan bagaimana Nabi Nuh menerangkan kepada kaumnya supaya beriman kepada Allah. Tetapi yang degil tetap degil juga. Walaupun mereka tengok Nabi Nuh ni daripada dilahirkan ke dunia. Hak tua-tua tu tengok Nabi Nuh dilahirkan ke dunia daripada kanak-kanak sampai dilantik menjadi rasul. Belum jadi rasul tu benar, amanah, akhlak mulia, cerdik. Mereka tengok dengan mata mereka. Kemudian diwahyukan. Nabi Nuh menyampaikan ucapan dia dengan bijak. Dengan bijak. Ucapan Nabi Nuh ni pula hebat. Macam tahu sains teknologi, mana tahu angkasa lepas. Mana masa tu mana ada teropong, ada apa.
menandakan Nabi yang dilantik oleh Allah mengajak manusia beriman kepada Allah, melihat dalil-dalil pada diri sendiri, pada kejadian langit dan bumi, sehingga beriman kepada Allah. Tujuannya orang beriman kepada Allah, tunjuk dalil-dalil, dalil-dalil yang mudah, jangan tunjuk dalil yang payah. Mengaji tauhid tak faham tauhid, siapa tua tak faham ubang, mengaji dah tinggi banyak kitab mengaji. Mengaji akidah tak faham. Ini kerana kita menyampaikan ilmu akidah dengan cara yang mudah. Tengok Nabi Nuh menyampaikan syarahan dia supaya orang percaya pada Tuhan. Mudah je. Tengok pada diri sendiri kejadianmu, tengok pada langit dan bumi. Ini dalil untuk percaya pada Allah Ta'ala. Kita ni main tanjizi qadim, tanjizi hadis, saluhi qadim, salih hadim, nak tanpa tak tahu. Akhirnya tak kenal Tuhan. Jadi punah habis. Wallahu a'lam.